Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua peserta forum pada hari ini. Apa khabar semua? Okey, diharap semua dalam keadaan baik-baik sahaja. Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadrat ilahi kerana dapat kita berkumpul di alam maya untuk mengikuti program Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022 yang dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. Sambutan Minggu Sains Negara 2022 telah bermula pada bulan April dan akan berlangsung sehingga bulan Oktober. Untuk bulan Jun ini, temanya adalah kegunaan aman nuklear yang diterajui oleh Agensi Nuklear Malaysia, Lembaga Pelaksana Tenaga Atom dan Pusat Sains Negara. Untuk makluman semua, pada bulan Jun ini juga, pelbagai pengisian telah dirancang oleh agensi peneraju dan hampir setiap hari ada sahaja program. Antaranya, program dalam talian yang terdiri daripada 1 bengkel keselamatan kimia, 2 sesi forum, 8 siri pocket talk dan 9 jenis pertandingan. Selain itu, terdapat juga program bersemuka iaitu Galeri IRA di mana Pusat Sains Negara sedia menerima kunjungan daripada orang ramai di mana orang ramai yang berkunjung ke sana boleh mendapatkan maklumat berkaitan sains dan teknologi nuklear. Untuk maklumat lanjut tentang semua program ini boleh didapati di dalam laman web rasmi iaitu www.minggusainsnegara.com. Tuan-puan, saudara-saudari yang dihormati, pada pagi ini kita bersama-sama untuk program Forum Perkongsian Pengalaman bersama pemenang pertandingan IAEA Nuclear Science and Technology Education Competition for Secondary Level Students and Teachers. Terlebih dahulu, bagi pihak penganjur, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada panelis, 2 terdiri daripada kategori pelajar dan 1 bagi kategori guru kerana sudi menerima pelawaan untuk bersembah pada pagi ini. Panelis jemputan forum pada pagi ini adalah Cikgu Hui Liu Kat dari SMK Senzat Kota Kinabalu, Sabah, adik Muhammad Zafran bin Zaidi dan adik Ainur Maria binti Muhammad Azmi dari SMK Kuala Besut, Terengganu. Tuan-puan, saudara-saudari yang dihormati, di sini saya ingin berkongsi sedikit latar belakang mengenai kejayaan dan pertandingan yang telah dimenangi oleh wakil Malaysia. Untuk pengetahuan semua, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA telah menganjurkan satu pertandingan sains dan teknologi nuklear untuk guru dan pelajar sekolah menengah pada tahun 2021. Sebagai negara anggota yang aktif, Malaysia turut menghantar penyertaan mereka melalui beberapa wakil yang terdiri daripada guru dan pelajar sekolah menengah di seluruh negara. Pertandingan di dalam format video itu telah menarik lebih 50 penyertaan untuk semua kategori pertandingan daripada pelbagai negara di seluruh dunia. Antara tema pertandingan yang dipilih adalah peranan teknologi nuklear dalam memenuhi sasaran pembangunan lestari bagi pelajar sekolah dan kaedah pengajaran sains dan teknologi nuklear yang berkesan bagi guru sains sekolah menengah. Hasil usaha keras dan keunikan yang ditampilkan oleh peserta daripada Malaysia ini membuahkan hasil, di mana Malaysia telah merangkul gelaran juara bagi kategori pelajar dan guru. Wakil Malaysia daripada SMK Kuala Besut, Terengganu iaitu Muhammad Zafran Zaidi dan Ainur Madia binti Muhammad Azmi telah memikat para juri dengan video mereka mengenai penanaman cendawan menggunakan teknologi nuklear. Manakala untuk kategori guru pula, Encik Liu Kat daripada SMK Senzat Kota Kinabalu, Sabah telah menjuarai pertandingan dengan modul pengajaran beliau iaitu BEEPIT, Basic Journey. Kemenangan
Kedua-dua kategori pertandingan ini turut mendapat perhatian daripada Timbalan Menteri Musti, iaitu YB Datuk Haji Ahmad Amzad bin Hashim, yang telah mengadakan persidangan video bersama pemenang tersebut dalam sesi ramah mesra. Beliau turut menyampaikan sumbangan persendirian kepada pemenang-pemenang tersebut sebagai penghargaan. Okey, bagi membantu pemahaman yang lebih jelas, sesi forum ini akan dibahagikan kepada 5 segmen. Pertama, segmen sesi pengenalan bersama panelis. Kedua, segmen tayangan video. Ketiga, segmen perkongsian pengalaman dan proses pra-pertandingan. Segmen keempat adalah perancangan masa hadapan dan segmen terakhir adalah sesi soal jawab, di mana anda tanya, panelis jawab. Jadi kita akan mulakan dengan segmen pertama kita. Jadi untuk segmen pertama, silakan Encik Wik untuk memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang. Ya, salam sejahtera semua dan salam keluarga Malaysia. Nama saya Cikgu Krit Wiket dan saya sedang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sanzek Kota Kinabalu, Sabah, dan saya merupakan seorang guru sains dan juga seorang guru kimia. Terima kasih. Silakan adik Aino untuk memperkenalkan sedikit sebanyak latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Nama saya Ainul Mardiah binti Muhammad Azmi. Saya adalah bekas pelajar SMK Kuala Besut yang mengambil aliran sains tulis. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih. Silakan adik Zafran untuk memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zafran bin Zaidi. Saya seorang pelajar dari SMK Kuala Besut. Okey, terima kasih adik Zafran. Okey, kita akan teruskan majlis kita dengan tayangan video. Amin masih. Adakah negara kita akan maju sekiranya kita menggunakan tenaga nuklir dalam kehidupan seharian? Okay, very good question, Amin, daripada Rimasi ya.
Hai semua. Pada pendapat saya, aktiviti ini telah banyak membantu saya dalam mengulang kaji tentang topik nuklear yang pernah saya pelajari sebelum ini. Saya juga tidak menyangka bahawa saya boleh mempelajari tentang topik ini dengan cara yang lebih menyeronokkan seperti bermain games dan sebagainya walaupun berada di rumah. Saya juga telah memahami topik ini dengan lebih baik daripada sebelumnya. Tip it. I find that this teaching strategy is really helpful and it makes teaching nuclear more meaningful and my students really like it. Stop! No more video for today. I hope that short clip doesn't scare you. By the way, speaking of nuclear technology, we usually relate it to weapon, war, and several damage like when atomic bombs were dropped on Nagasaki and Hiroshima, right? Now let's look at the nuclear technology in mushroom industry. In Malaysia, there are 17 types of mushrooms being cultivated. Every type has its own distinctive. The most famous are Varvadella mushroom and oyster mushroom. Why did I choose mushroom? Apart from the appetizing taste, mushroom have many nutrients and have high protein and nutrient content. This mushroom industry has the potential to become one of the supplies of protein for humans in the future. There are three methods how nuclear technology is used in this industry. To obtain the best quality mushroom seeds, the mutagenesis technique is used. The technique uses gamma rays from cobalt-60 which are transmitted to the tissue of mushroom cells. Being exposed to gamma rays will cause damage to genetic information on DNA. The damaged chromosome natural repair process will cause change in the chromosome triad. Different in nuclear mushroom seed with non-nuclear. Irradiation food product. Food irradiation is a process whereby foodstuff being exposed to ionizing radiation with the main purpose of extending the shelf life of the food. Is irradiated food safe to eat? Let's watch the video. Often because they're dried out in the open
and there's birds and animals that contaminate the food. And radiation is very highly effective because you can radiate large container foods. Based on my study and interview, I found that 85.4% agree, 8.5% disagree, and 6.1% unsure with this statement. The substrate will be shot with X-ray or electron beams before they are filled into compost to kill bacteria. Nuclear technology can produce disease-resistant seed that will reduce the use of herbicide, thus improving human health and reducing environmental pollution. So, still think nuclear technology only leads to damage? Let's change our mindset. I'm Arno from Besut Terengganu. Jumpa lagi. Okey, kita akan teruskan segmen kita dengan perkongsian pengalaman dan proses pra-pertandingan. Jadi, silakan Encik Wei untuk menerangkan sedikit sebanyak pengalaman dan proses pertandingan dari segi pemilihan kandungan, penyediaan bahan, cabaran-cabaran dan sebagainya. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Untuk pertandingan ini sebenarnya saya tidak menggunakan rakaman video yang sedia ada kerana saya sebagai seorang guru sains dan kimia, saya sentiasa merakam video yang saya jalankanlah terutamanya semasa pandemik ini. Jadi selain daripada itu, saya juga telah menganjurkan beberapa program yang diketengahkan oleh inovasi BIP8 saya dengan berkolaborasi dengan agensi nuklear Malaysia. Di mana beberapa kerjasama telah dijalankan bersama dengan beberapa ahli saintis daripada ANM untuk mengadakan beberapa sidang secara online bersama dengan murid sekolah. Antara cabaran yang saya hadapi, besar kemungkinan sudah tentu adalah merupakan dari segi capaian internet, di mana beberapa pelajar saya tidak dapat mengikuti program yang dijalankan disebabkan oleh capaian internet yang kurang baik. Tapi selain itu, kami juga menghadapi cabaran dari segi perbincangan dengan ahli-ahli kumpulan Saintek Nuclear Science Squad, di mana kita hanya boleh berjumpa secara maya sahaja melalui Google Meet dan juga aplikasi Zoom. Dan atas itu saya berterima kasihlah atas sokongan ibu bapa di rumah lah yang membenarkan anak-anak mereka untuk berjumpa dengan saya dalam beberapa sesi mesyuarat secara maya. Itu sahaja pengalaman dan proses saya. Terima kasih Cikgu Kwek. Jadi saya silakan adik Zafran untuk ceritakan sedikit sebanyak pengalaman, cabaran, kerjasama tim KUBES ni. Okay, cabaran yang paling suka ialah sewaktu kami buat video ni, ianya dalam fasa PKP, jadi susah untuk kami untuk berjumpa dan berkongsi idea, tapi kami membuat meeting melalui Zoom. Itu je. Cabaran lain, saya
Jadi di sini kita dapat tengok adik Zafran, dia punya kecekalan dia, walaupun dalam masa PKP dia turut berusaha untuk menyiapkan dia punya tugas untuk yang berkaitan teknologi nuklear. Syabas adik Zafran, syabas. Jadi saya silakan adik Ainul untuk menceritakan lebih terperinci berkaitan pengalaman dan proses pertandingan ni. Macam mana cabaran, ada tak kolaborasi dengan pihak-pihak luar dan sebagainya. Silakan. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, apa yang Aina nak kongsi adalah pengalaman yang kami hadapi semasa proses untuk pertandingan ini. Kandungan tu dipilih bersama dengan merujuk kepada guru-guru inovasi sendiri sebenarnya untuk menghasilkan video yang menarik dan hebat untuk pertandingan ni. Jadi tajuk cendawan ni dipilih oleh kami, tetapi kami merujuk kepada guru-guru kami sendiri sebenarnya. Jadi bila dapat persetujuan baru kita buat video. So pembahagian peranan pula Ainul dan Zafran akan cari informasi, info-info pasal cendawan. Lepas tu kita minta bantuan guru-guru untuk confirmkan sebenarnya ni betul ke tak betul. Maksudnya kita nak betul-betul konten kita tu yang betul. Ya. Lepas tu dalam video tu Ainul adalah sebagai presenter dan Zafran adalah sebagai editor. So bahan pula disediakan oleh kami dan juga dibantu oleh guru-guru untuk kita hasilkan video yang terbaik. Sebab kita juga sebagai student, kita juga bukan terlalu banyak ilmu tentang benda-benda baru dan kita mencari guru-guru yang berpengalaman sebenarnya. Okay. Kolaborasi pun kita ada buat kolaborasi dengan ahli agensi nuklear sendiri iaitu Dr. Azhar dan Dr. Sabri tentang cendawan dan juga padi. Sebab sekolah kita sebenarnya hantar dua video iaitu pasal padi dan cendawan. Tapi yalah rezeki untuk video cendawan. Jadi alhamdulillah dapat juga sekolah memenangi pertandingan international ni. So cabaran sebenarnya pergerakan. Macam yang Zafran cakap, pergerakan kita sebenarnya terbatas sebab kita berada dalam tempoh PKP time tu. Kita hanya boleh buat video penggambaran dalam besut saja. Sebab time tu setiap daerah dia ada PKP untuk daerah ni, macam tu. Lepas tu meeting pun kita tak boleh buat secara face to face, kita kena buat secara maya. Jadi dengan cara untuk solusinya kita buat meeting Zoom dan Google Meet lah bersama guru-guru dan juga ahli agensi nuklear. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada adik Ainul yang menceritakan berkenaan dengan pengalaman, cabaran, kolaborasi dengan pihak luar.
Terima kasih. Dan kita akan teruskan dengan soalan berkaitan dengan perancangan masa hadapan. Perancangan masa hadapan yang penting. Di mana tanpa perancangan, usaha kita tu seakan-akan tidak bernilai. Jadi saya silakan Cikgu Quid untuk menceritakan perancangan masa hadapan dari segi pandangan pihak sekolah lah, dari segi pemantapan khusus tertentu ke dan sebagainya. Jadi silakan Cikgu Quid. Okay, terima kasih Tuan Moderator, Adik Anwar. So, perancangan saya dalam masa terdekat ini, saya akan cuba untuk memperkasakan lagi inisiatif yang telah dijalankan di dalam modul Deep It ini. Dan selain daripada itu, saya ingin dalam perancangan lah untuk menghasilkan satu modul Deep It untuk dikongsikan bersama dengan rakan-rakan guru di Malaysia khususnya. Ya, itu adalah dalam perancangan dalam masa terdekat inilah. Selain daripada itu, perancangan yang sekolah kami berancang untuk memperluaskan lagi rangkaian melalui jalinan kerjasama dengan lebih banyak pihak dari peringkat komuniti, di negeri ataupun di peringkat antarabangsa dalam program yang dijadualkan akan berlangsung dalam bulan September atau Oktober. Itu adalah perancangan lah untuk oleh pihak sekolah kita setakat ini. Okey, terima kasih. Perancangan yang cukup menarik, alhamdulillah. Jadi kita teruskan dengan Adik Ainul. Silakan Adik Ainul untuk menceritakan perancangan Adik Ainul dari segi akademik dan kejayaan. Apa yang dirancang? Terima kasih atas soalan. Sebenarnya Ainul ingin melanjutkan pengajian dalam bidang pendidikan. Senang cakap, jadi seorang guru lah sebenarnya. Jadi sekarang tengah tunggu result SPM. Jadi selepas result SPM keluar, sebenarnya nak masuk, kalau ada rezeki, nak masuk IPG untuk meneruskan pengajian. Dan Ainul harap pada masa hadapan nanti Ainul dapat mendedahkan kepada pelajar-pelajar baru atau murid-murid di sekolah tentang nuklear ini dengan lebih mendalam dan ubah mindset orang sebenarnya tentang nuklear ni. Itu saja. Okay, terima kasih Adik Ainul yang ceritakan perancangan untuk jadi cikgu, mendidik. Alhamdulillah. Dan kita teruskan dengan Adik Zafran. Adik Zafran ni rancang nak jadi apa? Dan perancangan yang lebih teliti lah dari segi akademik dan kejayaan. Silakan. Okay, insya-Allah kalau ada rezeki akan sambung ke universiti dalam bidang sains atau engineering. Kalau ada kesempatan akan berkongsi idea dengan orang-orang lain. Okey, terima kasih. Perancangan untuk ke arah bidang sains juga. Bidang sains ni merupakan bidang yang penting di mana kita memerlukan penerus generasi yang meneruskan untuk inilah menyebarkan kebaikan teknologi nuklear dan sebagainya. Okey, kita akan teruskan segmen sesi soal jawab. Anda tanya, panelis jawab. Okey. Jadi sebenarnya kita dah kumpulkan soalan daripada para penonton. Jadi soalan pertama ni ditujukan untuk tim KUBES. Jadi tim KUBES, apakah perasaan anda apabila dipilih mewakili sekolah dalam pertandingan di peringkat antarabangsa ini? Jadi kita silakan Adik Ainul lah untuk jawab dulu. Okey, sebenarnya Ainul terkejut dan tak expect pun akan terpilih dalam pertandingan ni sendiri.
Sebab waktu mula-mula cikgu cakap tu, cikgu tak cakap siapa. Cikgu just cakap cikgu akan buat pemilihan untuk pilih pelajar-pelajar untuk pertandingan ni. Jadi mula-mula Ainul macam, oh bukan kot. Tak kot, maybe macam tu. Sebab rasa ada orang yang lebih layak dan sesuai untuk posisi ni. Jadi terkejut lah. Bila terkejut macam, betul ke ni? Betul ke? Tak percaya. So boleh cakap unexpected lah macam tu. Jadi pelajar yang menyertai pertandingan ni. Lepas tu sesi pemilihan pula, kita tak ada temu dugakan semua tu, tak ada lah. Soal semua tu tak adalah soalan-soalan cepu mas ke, tak ada. Cikgu pilih dalam kalangan cikgu-cikgu sendiri sebenarnya. Jadi kita tak tahulah mula-mula tu. Lepas tu satu lagi yang semasa proses pemilihan tu, kita dalam tempoh PKP. So kita online class sebenarnya. Jadi cikgu pun contact kita based on WhatsApp je lah. Bukan jumpa dekat sekolah face to face. So bila cikgu cakap, okay awak terpilih sebenarnya. Lepas tu cakap, ya ke cikgu ni? Macam tu. Okay, tu je. Okay, terima kasih. Jadi silakan adik Zafran lah menceritakan sedikit sebanyak pengalaman, perasaan apabila mewakili sekolah pada peringkat yang tertinggi ni, iaitu peringkat antarabangsa ni. Okay, silakan adik Zafran. Okay, macam yang Ainul cakapkan, saya pun tak sangka sebab dalam kelas, kelas kami ada 2 orang lagi yang mahir dalam bidang editing, tapi yang terpilih itu saya sendiri, jadi saya tak sangka dapat menceburi bidang ini. Dan Okey, jadi Timku Best ni yang dipilih ni oleh cikgu merupakan pilihan yang terbaik lah kerana telah membuktikan pilihan cikgu tu telah menjuarai pertandingan ni. Okey. Dan soalan seterusnya ditujukan untuk Cikgu Wik. Jadi soalan ni adalah apakah yang mendorong Cikgu Wik untuk menyertai pertandingan ini, dan berdasarkan pengalaman cikgu dalam pertandingan ini, ada tak sebarang perubahan atau penambahbaikan dari segi teknik mengajar di sekolah? Jadi silakan. Okey, sudah tentu banyak pihak-pihak yang memberikan sokongan padu kepada saya sebelum saya bertekad untuk menyertai pertandingan ini. So sudah tentu 2 insan hebat yang mendorong saya untuk mengikuti pertandingan ini adalah bekas pengetua, mantan pengetua SMK Sanjak, Puan Fauzia Darin, dan juga pengetua yang sedang berkhidmat di sekolah saya, iaitu Tuan Ashmal bin Haji Juma. Dan selain daripada itu juga tim daripada warga pendidik dan murid SMK Sanjak. So selain daripada itu, saya juga mendapat dorongan yang padu daripada Cik Habibah lah, Agensi Nuklear Malaysia, di mana beliau memberikan sokongan dan juga memberikan dorongan untuk saya showcase apa yang telah saya jalankan di sekolah selama inilah. So selain daripada itu, saya rasa dengan menyertai pertandingan ini, dia merupakan satu platform yang terbaik untuk saya untuk perkongsian ilmu pengajaran topik sains nuklear, di mana saya telah jalankan BIP ini di sekolah dan dia telah terbukti berkesan dan telah memberikan impak positif terhadap pengajaran dan pembelajaran murid saya, terutamanya dalam musim pandemik inilah. Dan selain daripada itu, saya mengambil peluang untuk pertandingan ini untuk showcase usaha tim murid saya yang merupakan Duta Tenaga Nuklear yang diketuai oleh Muhammad Danish Agunawan berserta dengan tim-tim duta yang lain yang terdiri daripada 15 orang murid SMK Sanjai. So berkaitan dengan soalan moderator, berkaitan dengan apakah perubahan teknik pengajaran sebelum dan selepas pertandingan ini, sebelum sudah tentulah sebelum pandemik, ya
kerana saya merupakan seorang jurulatih utama untuk IBSE, iaitu pengajaran sains secara inquiry, so saya memang telah akrab dengan untuk menjalankan aktiviti dalam bilik darjah dalam mata pelajaran sains dan kimia secara hands-on, di mana murid akan belajar sains dan kimia melalui aktiviti eksplorasi secara hands-on lah. Tetapi memandangkan dalam masa musim pandemik ini, banyak aktiviti secara hands-on tidak dapat dijalankan secara fizikal. Jadi saya telah berubah, bukan terpaksa, mungkin ini adalah satu peluang yang baik untuk saya menjalankan aktiviti hands-on tetapi secara maya. Dan ini telah mendorong saya untuk mendapatkan lebih banyak idea baru yang menjurus kepada pembelajaran secara digital lah dalam kalangan anak-anak murid saya. Yang telah dijalankan sehingga hari inilah mereka masih mengamalkan pembelajaran seumpama itu. Okey, terima kasih Cikgu Kuit. Jadi kita boleh dengar tadi yang Cikgu Kuit mendapat sokongan. Itu adalah asas kejayaan, di mana kita sebagai seorang yang mahu berjaya, kita kena mendapat sokongan daripada orang-orang sekeliling kita. Itu juga dengan Cikgu Kuit yang mendapat sokongan dan hasilnya berjaya memenangi pertandingan di peringkat antarabangsa tahniah. Jadi soalan seterusnya ditujukan kepada tim KUBES. Berdasarkan kepada kejayaan ini, apakah mesej penting yang cuba disampaikan kepada para penonton? Kita boleh silakan Adik Ainul lah. Okey, apa yang Ainul nak sampaikan adalah Ainul harap semua orang sentiasa yakin dengan diri sendiri dan cuba sehabis baik. Sebenarnya kita mampu, cuma kita tak percaya pada diri kita. Dan satu lagi, sokongan daripada orang sekeliling, ibu bapa, cikgu-cikgu, rakan-rakan sebenarnya penting untuk kita. Dan jangan dengar perkara negatif daripada orang luar yang cakap student sekolah pedalaman luar bandar ni semua tak boleh. Tak boleh. Diorang tak boleh maju. Sekolah bandar je boleh maju. No. Jangan. Itu bukan. Jangan percayakan kata-kata orang. Kita memang tak boleh tutup mulut orang. Tapi believe in yourself. Percayalah. Sebenarnya kita boleh. Tapi kita tak yakin. Ainul sebenarnya mula-mula pun tak yakin dengan diri sendiri, tapi arwah cikgu Faizul, cikgu Ainul sebenarnya, dia bagi keyakinan kepada Ainul. Lepas tu support daripada family dan cikgu-cikgu lain. Itu saja. Terima kasih. Okay, terima kasih Adik Ainul. Jadi kita boleh tengok di sini yang kita ni, macam saya cakap tadi, kalau nak berjaya kita kena ada sekitar yang menyokong kita, yang positif, dan kita juga kena ada mindset yang positif lah. Mindset positif untuk berjaya. Jadi silakan Adik Zafran untuk ceritakan apa yang cuba disampaikan kepada para penonton di atas kejayaan ini. Okey, kita jangan takut untuk mencuba. Macam saya dulu pun takut untuk mencuba benda baru. Tapi lepas kita membuat semua kerja-kerja dan hasil yang kita dapat itu, kita pasti akan gembira dengan hasil titik peluh yang kita lakukan. Okey, itu je. Okay, terima kasih Adik Zafran. Jadi soalan terakhir untuk Cikgu Kuit. Jadi apakah pula mesej Cikgu Kuit kepada semua warga pendidik yang lain?
Silakan Cikgu Quick. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Jadi mesej saya kepada semua warga pendidik di Malaysia khususnya, kita hendaklah sentiasa kosongkan minda dan untuk terus membelajar ilmu-ilmu baru dalam profession kita sebagai seorang guru lah. Kerana sentiasa updatekan kita dengan trend terbaru dan trend terkini dalam kita terus menyediakan platform yang terbaik kepada anak murid kita supaya mereka lebih sesuai dengan zaman mereka. Walaupun mungkin kita rasa kurang berjaya pun tidak apa, dalam semasa kita mengamalkan benda baru tersebut, kita jadikan dia sebagai satu refleksi kepada amalan kita. Dan di samping itu, jangan lupa sentiasa berkongsi amalan yang telah dijalankan agar melalui perkongsian tersebut kita dapat feedback daripada pelbagai pihak, baik pihak SISC ataupun guru-guru cemerlang dan juga semua guru di negara kita. Kerana melalui feedback tersebut sudah tentu akan memantapkan lagi pengajaran kita. Dan ini yang telah saya jalankanlah untuk PIPIT ini. Jadi kata-kata akhir daripada saya, sudah tentu kita warga pendidik merupakan tugas kita untuk mendidik dan juga untuk merakyatkan sains dalam kalangan anak-anak murid kita, kerana mereka jugalah yang akan bakal menarajui negara kita di masa hadapan, khususnya dalam teknologi tenaga baru ini serta teknologi hijau daripada aplikasi tenaga nuklear. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Quick. Jadi di sini saya juga ingin mengatakan yang teknologi nuklear mempunyai teknologi nuklear mempunyai manfaat yang begitu banyak. Jadi semua warga sepatutnya mempunyai minda pemikiran yang teknologi nuklear mempunyai banyak manfaat. Buktinya kejuaraan pertandingan teknologi nuklear ini menunjukkan yang teknologi nuklear sebenarnya mempunyai manfaat yang begitu banyak. Jadi akhir sekali, terima kasih saya ucapkan kepada semua panelis kerana meluangkan masa untuk program forum pada hari ini. Sekian saja dari saya dan Jawatan Kuasa Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia 2022 dengan kerjasama Agensi Nuklear Malaysia. Dalam masa yang sama, saya juga ingin katakan yang para penonton jangan lupa untuk menyertai pertandingan menulis esei dan pertandingan melukis poster sains peringkat kebangsaan anjuran Agensi Nuklear Malaysia. Untuk maklumat yang lebih lanjut berkaitan pertandingan ini boleh didapati di dalam laman web rasmi Minggu Sains Negara dan FB rasmi Nuklear Malaysia. Hingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.